Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Tuan Syekh. Alhamdulillah. Saya ingat kita masih ada problem lagi. Tak keluar saya pun. Ya. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti yang Tuan Syekh bagi tahulah, semuanya dengan izinnya, dengan redanya, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini terima kasih. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya bertemu kita ramai-ramai hari ini. Walaupun di majlis yang santai, dalam temu bual yang santai. Yang penting santai tapi sampai. InsyaAllah, mudah-mudahan untuk sama-sama kita kongsi kan kat sini. Macam Tuan Syekh ni boleh saya katakan dah ibarat macam ustaz ataupun guru. Saya ni tak layak lagi untuk mengajar Tuan Syekh. Mengajak insyaAllah. Dia mengajar dan mengajak lebih kurang kita pairing hari ini. Alhamdulillah. Dan saya ini penting. Kita tak dapat mengajar orang kalau orang itu tak datang. Orang yang mengajar itu barisan depan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita saling melengkapi. Walaupun kita ni, pada saya seketul batu bata tak boleh jadi sebuah bangunan, dan seketul batu bata pun tak boleh runtuhkan sebuah bangunan tanpa izinnya kun fayakun. Sama juga konsep dalam kita manusia ni, kita tak sempurna. Tapi kalau kita saling melengkapi kelemahan masing-masing dengan kekuatan masing-masing, insyaAllah kita menuju kesempurnaan. So, itulah yang kita cuba lakukan kat sini. Saya mohon maaf pada semua yang mungkin sepanjang perbualan ni ada kata-kata ataupun komen yang tak sempat kami baca. Saya mohon maaf dululah awal-awal. Sebab perbualan ni dalam bentuk yang secara langsung kan. So saya mohon maaf bagi pihak saya dan juga pada Tuan Syekh juga. Saya pasti ramai yang tak sabar-sabar hari tu. Ini kira macam kita qada lah. Kita qada. Bayar balik. Bayar balik. So perkongsian yang kita nak kongsi dekat sini. Pertama sekali, terima kasih kerana jemputan pada saya. Dan Alhamdulillah petang tadi kita test run pun semua okey. Cuma hari ini saya mewakili jugalah persoalan-persoalan daripada mereka-mereka yang dah cuba tanya pada saya. Lebih-lebih lagi tentang Ramadan, tentang keadaan musibah yang kita sedia maklum. Dunia ditimpa musibah. Dan pada saya tak ada kejadian yang jadi yang kebetulan. Cuma saya rasa macam mungkin situasi kita cakap cerita tentang perkara yang sangat santai, tapi kita menyeluruh lah. Very generally kita nak cerita supaya mereka ni lebih faham. Kita nak start memahami benda tu, kita kena dapat yang basic dulu. Foundation dulu. Baru kita dapat pergi struktur yang lebih melengkapi. InsyaAllah. Percubaan awal ni. Kita cerita pasal sekarang ni sendiri, Tuan Syekh. Kita tahu kan kita ditimpa musibah ni dan negara kita sendiri dapat kerajaan daripada kerajaan sendiri untuk semua lockdown yang mana satu dunia. Jadi ada juga yang kata-kata yang daripada yang saya dapat sebenarnya Tuan Syekh, mereka mengatakan ini tidak perlu. Ini semua tidak perlu. Pada saya pencegahan tu perlu, memang dititik beratkan sendiri dalam Islam tu sendiri, supaya tidak orang cakap mencegah itu lebih baik daripada merawat. So pandangan Tuan Syekh ni, apa yang Tuan Syekh boleh perkatakan kepada mereka supaya mereka tidak keliru dan lebih faham tentang kenapa kita perlu cegah benda tu. Sebab kadang-kadang orang cakap, itu semua atas izin Allah, kun fayakun. Kalau kita keluar, dan kata kat luar kita mati, dekat dalam rumah pun kita boleh mati. Jadi mohon tahan sikit kepada Tuan Syekh. Alhamdulillah. Saya akan sambung sikit dulu tentang tadi mukadimah saya, bahawa perkara asas agama ada 3. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan. Baru lengkap. Apa itu ihsan? 1 saja. Yang 1 ini kita lupa. Ialah keikhlasan. Keikhlasan ini asasnya terima atau tertolak amalan kita. Bila ikhlas artinya lillah. Bila lillah, jangan lupa kita pernah janji dengan Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah. Katakan bahawa semua salatku, fardu ke sunat,
semua pengorbananku, hidup aku, apa yang saya buat dalam hidup ini. Makan, minum, pakai, kerja, semua kehidupan kita. Berniaga dan sebagainya. Dan mati untuk Allah. Nah, balik pada soalan tadi. Bala yang biasanya Allah turunkan dari masa ke semasa berbeza. Dan dia ada ketika, ada tempat. Umumnya, balak-balak yang kecil. Sini kena, sana tak kena. Bukan? Ya. Tapi kali ini, balak itu menyeluruh. Itu yang menjadikan dunia itu, dia panik sikit kerana balak ini menyeluruh. Semua kawasan terkena. Negara maju pun kena, tak maju pun kena. Ya. Bila berlaku, kita kata apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah izinkan dia berlaku. Bagaimana menghadapi macam soalan tadi daripada Saiful cantik. Dia kata, al-wiqaya khairu minal ilaj. Dalam kaedah usul fiqh mengatakan hukum mengajar kita, prevention is better than cure. Jangan tunggu baru kita kata, kenapa tak bagi tahu? Nanti macam-macam. Memang manusia ini perangai dia satu macam. Fitrah. Tak pernah bersyukur. Ada saya nak komen. Orang buat ini ada tak kena. Kalau hujan pun tak kena. Kalau tak hujan pun tak kena. Itu fitrah kita. Tapi dengan adanya agama, agama datang memandu, membimbing kita, disiplinkan kita. Kalau sudah berlaku balak, bagaimana tindakan kita? Itu sudah ada di zaman Nabi dan dilaksanakan oleh Umar Ibn Khattab bila suatu wabak merebak, taun ke, yang berbahaya, yang boleh merebak cepat dengan orang lain. Ya, maka Nabi ingatkan umatnya bahawa siapa yang sudah kena, jangan keluar dari tempat yang dia kena wabak, dan orang yang belum kena tak boleh masuk. Sudah ada hukum ini dari zaman Nabi. Kerana Nabi diutuskan oleh Allah membawa rahmat. Bukan untuk orang Islam saja, untuk semua. Jadi sebab itu sejak dulu sudah ada ya peraturan begitu, isolation. Yang kita panggil sekarang quarantine. Sudah ada. Hanya orang Islam lupa nilai ini. Kita orang Islam tak diajar betul-betul. Kita hanya beragama ikut adat saja, ikut kebiasaan. Bila sesuatu yang luar biasa, panik. Serba salah. Jadi kerajaan Malaysia syukur, alhamdulillah, kerana yang berkuasa tahu tanggungjawab dia. Bahawa orang kata kita bertindak, ya. Orang kata prevention is better than cure. Sebab itu kita tengok konteks Malaysia, kita tak banyak kematian. Negara yang maju, yang degil, satu macam punya degil, kalau no human right, kita ada hak kita, jangan paksa doa, kita nak keluarlah. Kita cari penyakit, tapi penyakit ini bukan untuk diri kita, dia merebak pada orang lain. Kalau kita sendiri nak mati, tak apa. Tapi kita punya penyakit, dia wabak ini, dia begitu bahaya, dia cepat merebak. Memang orang yang berkuasa berhak ambil tindakan sewajarnya. Betul. Maka, alhamdulillah, syukur kita telah buat apa yang terbaik. Betul. Hanya sekarang orang Islam sebagai orang beragama tak sepatut kita langgar arahan. Allah dah berfirman. Ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Nabi dan orang berkuasa. Arahan daripada orang berkuasa, dia rasa tanggungjawab. Kalau kamu masih berselisih, patutkah, tak patutkah, manusia kan? Ini saya punya hak, kebebasan saya, kalau saya nak mati, saya mati. Bukan ketuanya mati, cakap senang. You lah gali kubur kamu sendiri. You masuklah dalam kubur sendiri. You mati, orang lain kena gali. Orang lain kena angkat mayat you. Menyebabkan banyakkan orang lain. Jadi, akhirnya bila berselisih faham, fa in tanaza'tum fi syai'in, orang beragama, Allah bagi tahu,
bila kamu berselisih, berbeza pandangan, kembali pada Allah dan Nabi. Apa Nabi Allah kata wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan campak diri kamu dan kebinasaan. Itu dilarang oleh Allah. Kedua, Nabi dah kata kalau adanya wabak, orang terkena tak boleh keluar dan orang yang belum kena tak boleh masuk. Habis. Biasa. Tak ikut pandangan lagi. Kita ikut panduan. The book of law. Yeah, that is how we respond. Because we are people of religion. Religion dia ada guideline-nya, dia tak ikut nafsu. Betul. Dia tak pernah terbaik. Saya pernah pandang, pandangan you tak ada nilai. Dia ada no value. Ini Allah and the Prophet. Itu value kita. Itu yang kita ini, semua kita buat, itu yang Allah bagi tahu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna al-mukhiyaratu min amri. Wa ma ya'sillahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Dalam surah Ahzab Allah berfirman, tidak sepatut, tidak layak bagi orang yang mengaku dia beriman pada Allah, lelaki ataupun perempuan, bila Allah tentukan sesuatu hukum. Nabi telah ajar kita bagaimana menghadapi situasi macam wabak sekarang. Kita masih tak dengar. Nak ikut pandangan pendapat. Lalu Allah bagi tahu orang ini derhaka kepada Allah dan Nabi. Rosak. Itu pandangan Islam. Bukan pandangan saya. Bukan pandangan ulama. Pandangan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Tuan Syekh kerana berkongsi supaya mereka lebih cerah, lebih jelas, sebab tak salah kita dalam mencari ilmu berdasarkan pada panduan Al-Quran dan hadis. It's good, tapi kita kena berguru juga supaya lebih lengkap. Supaya kadang-kadang tafsiran tu kadang-kadang pun dia boleh menjadi persepsi yang berbeza-beza, perspektif yang berbeza-beza. So pada saya sendiri, a long journey between a human being and being human. As we see more human but less humanity. Talking about human and manusia ni dalam surah At-Tin ayat 4, maka Allah telah berfirman yang maksudnya sesungguhnya kami jadikan kamu manusia sebaik-baik kejadian. So di sini kita boleh lihat, kita lihat sendiri fitrah manusia dalam kita menghadapi musibah sebegini, the true colours. Kita nampak the true colours. Bukan kita nak membeza-beza dan mempertikaikan, menilai atau menghukum, tidak. Tetapi secara obviously, secara terang-terangan kita nampak. Dan di sini kita sebagai peranan, sebagai seorang muslimin maupun muslimah, apakah peranan kita sebenarnya untuk menjalankan peranan supaya dapat memberi kesedaran ataupun menegur dengan cara yang paling berhemah. Sebab kadang-kadang it's not about the word, it's how you say it. Dan kadang-kadang bertegur ni pun dia ada tomak ninah, dia ada tartib dia. Dia bukan boleh dekat public kita main serbu, in public, dekat komen terang-terangan boleh cakap. So pada saya, apakah cara yang paling sesuai dan dituntut oleh Allah tu sendiri dan antara yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam kaedah menegur ataupun menasihati ataupun memberi peringatan. Kaedah bagaimana? Selain daripada kasih sayang lah. Sebab saya tahu, sebab syaitan ni, walaupun iblis dan syaitan ni, dia nak mengasut pun mulut dia manis. Ini kan lagi kita nak ajak benda-benda kebaikan. Ya kan, betul lah Tuan Syekh? Jadi cuba Tuan Syekh bagi sedikit panduan. Ya, kalau kita lihat agama kita yang begitu indah ya, the beauty of Islam. Everything is been taught to us. Nabi dah ajar. Contohnya Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihah. Agama ini diasaskan dengan keikhlasan dan nasihat, menasihati. Quran was revealed as a reminder. Sebab itu Allah sebut Quran sebagai zikir. Zikir artinya as a reminder. Inna nahnu nazzalna zikra, kami turunkan zikir. Zikir ini is a reminder. Untuk ingatkan manusia, kerana sifat manusia cepat lupa dan lalai. Ya. Di mana saya sebut tadi surat Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian selepas itu Allah kata thumma radatnahu asfalas safilin. Lepas itu kami akan
tukarkan, jatuhkan kedudukan manusia lebih hina dari binatang. Allah. And confirm lagi dengan ayat yang lain. Ayat yang lain Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal in." Kami sediakan neraka jahannam untuk jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, aku bagi hati, la yafqahuna. Dia tak berhati-hati. Pepatah kita katakan, ini tak ada hati-hati. Cakap ikut suka hati. Cakap suka hati, akhirnya sakit hati. Makan hati, semua hati. Akhirnya mati. Lepas itu, Allah berfirman, aku bagi dia pendengaran, tapi dia pekak. Dia tak dengar nasihat. Saya bagi dia mata untuk lihat apa yang berlaku keliling. Dia buta. Dia buat tak tahu. Ulaika kal an'am, Allah kata mereka macam binatang, balhum adall, lagi teruk dari binatang. Kenapa? Ulaika humul gharifun, lalai. Betul. Memang manusia ada sikap itu. Sebab itu agama kata nasihat. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, liman ya Rasulullah? Saya nak nasihat untuk siapa? Nasihat ini kerana siapa? Nabi sambung, lillah wali kitabi wali rasuli wali ammatul muslimin wa ammatihim. Nasihat ini pertama mesti buat kerana Allah, bukan nak tunjuk pandai. Ya. Dia bodoh sebab itu saya kena tegur. Dia bukan dia bodoh. Dia terlupa. Dia lalai. Dia perlu diingat. Nasihat is for the sake of Allah. Cara untuk Allah tak boleh jatuhkan maruah itu, tak boleh. Tak boleh aib orang. Tak boleh aib. Walaupun dia salah, tak boleh aibkan dia depan orang. Nanti dia tak terima. Sebab itu Nabi kata hakku muslim katanya al-muslim, dia kata orang Islam, kullu muslim ala muslim haram. Orang Islam dan orang Islam lain ada benda yang haram. Pertama, darahnya. Kita tak boleh ambil nyawa cedera dia, tak boleh. Kedua, hartanya. Haram kita ambil tanpa izinnya. Kalau hutang mesti bayar. Jangan hutang nak cabut saja hilang. Yang ketiga, marwah dia. Wa irduhu. Setiap manusia ada harga diri. Walaupun saya salah, saya manusia. Kalau you aibkan saya, you tegur saya tak kena tempat, you nak jatuh ayat muka saya mesti lawan. Jadi tegur mesti ada adab. Ikut adab Quran dengan baik. Ikut guna Nabi, guna perkataan yang terbaik. It's a matter of word lah kan. Saya salah. Kalau katalah orang tua salah, kita anak, bolehkah kita tengking orang tua? Saya contoh lagi itu. Saya contoh lagi. Kalau kita ini malas semayang, bukan tak semayang, malas. Lambat selalu. Azan. Dengar suara azan di masjid. Kita masjid cicak lagi. Duk main lagi komputer. Orang tua orang semayang. Bapak kita orang semayang. Dia tanyalah anak, ya anak, you dengar azan tak? Anak kata, dengar bapak. Kau dengar azan, kenapa tak berhenti pergi semayang? Nak jadi anak syaitan kan? Bapak cakap dengan anak macam tu memanglah tak patut. Tapi itu hak bapak sebagai bapak. Sekarang bapak pula terbalik. Anak orang semayang. Bapak kaki cicet ini. Dengar dia khusyuk dengan komputer, datang azan. Boleh tak anak katakan bapak, bapak, dengar azan tak? Bapak pekak tak? Bapak nak jadi bapak syaitan kah? Tengok dah jadi syaitan betul. Salah yang sama, kesalahan sama. Ya, kesalahan sama. Cara tegur tak boleh sama. Ya, betul. Tak boleh. Dengan orang tua, kena beradab. Tak boleh tinggi suara. Fala taqul lahuma uff. Tak boleh. Dengan baik. Bapak, azan. Boleh tak kita pergi sama-sama? Dengan hikmah. Kalau bapak kata, anak sembahyang dulu lah. Tak apa, okey dah bapak. Kita dah ingatkan.
Selepas kita ingat, kita doa. Tak boleh kita nak tegur bapak macam bapak tegur kita, tak boleh. Sama aja suami isteri. Kalau suami dah marah isteri, tak dengar cakap, sudahlah, saya nak keluar. Tak apalah. Suami keluar. Hidup rumah. Jangan pula isteri buat macam tu dengan suami. You tak dengar cakap aku nak keluar. Tak boleh. Tak sama. Adab itu dikatakan method. Adab. Itu yang kita pelajari. Penting. Yes. Alhamdulillah dengan pencerahan Tuan Syekh itu sendiri, kita dapat garapkan lagi lah. Sebab pada saya sebenarnya kadang-kadang kita dapat perkongsian ilmiah macam ni, dia ibarat makan. Bila kita makan pun kadang-kadang dia belum tentu hadam. Kadang-kadang dah hadam pun dia belum tentu larut lagi. Kadang-kadang dah larut pun belum tentu dia sebati. So dia ada peringkat, dia stage. So itu begitu indahnya Allah dah tentukan kaedah kita, cara hidup kita, dijadikan kita manusia walaupun berpuak-puak, tetapi kenal mengenallah sesama kamu, berbaik-baiklah sesama kamu. Pada saya lah amalan manusia yang paling mudah ialah semudah-mudah lah, ialah kita muliakan sesama manusia, sesama kehidupan, walaupun sekecil-kecil nyawa seekor kucing sekalipun, kita dapat rasakan kebesaran pencipta. Saya ni seorang pencinta kucing, Tuan Syekh. So saya ni macam lebih kurang macam Abu Hurairah lah. Ramai orang sampai macam Abu Hurairah. Teruk sangat saya. Saya suka kucing sangat. Kucing tu yang suka saya sangat. Jadi dekat situ pada saya kita ni dijadikan dari terjadinya kita ni daripada kasih sayang ibu bapa kita, ni Rahman ni Rahim. Jadi itu adalah antara elemen-elemen yang dimasukkan dalam roh kita, iaitu kasih sayang. Cinta biar kita bagi pada Allah je. Kasih sayang tu. Kasih sayang. Jadi sekarang ni bukan saja kita kalau bila kita cerita sesama manusia tu mungkin terlalu besar. Kita pergi pada yang skop kecil sikit. Pada saya sekarang ni kita lihat dah berleluasa tentang pengkhianatan dan penganiayaan haiwan yang sangat-sangat berleluasa sekarang. Saya tak boleh bohong diri saya mengatakan saya tak rasa apa-apa. Dan saya rasa kecewa, saya tak mampu nak buat apa-apa kecuali memberi kesedaran supaya mengingatkan kenapa perlunya ada kasih sayang tu untuk kita terapkan, berkasih-kasih pada sekecil-kecil makhluk. Walaupun sebatang pohon pokok pun ada roh sebab dia hidup. Cuma dia tak ada suara dia, kita tak dengar. Tapi pada saya, apakah amalan-amalan yang selain daripada mereka ni yang memang pencipta semula jadi, iaitu haiwan maupun semula jadi yang Allah ciptakan, yang mempunyai roh kehidupan ni, bagaimana pula kita dapat, maknanya kita, apakah langkah yang boleh kita buat supaya kita dapat cegah ataupun memberi kesedaran pada mereka-mereka ni yang mungkin melalui sejarah hitam, their childhood, titik hitam yang sebenarnya mempengaruhi diorang punya psychologically, yang kadang-kadang mereka bertindak di luar kawalan mereka sendiri, yang mereka sendiri pun tidak perasan dan tanpa mereka sedari. Jadi apa kesedaran yang kita, apa langkah-langkah kesedaran yang kita boleh buat sebenarnya untuk bagi kesedaran ni supaya mereka indirectly they got it. Actually kalau you look at Islam, the upbringing important. Kalau anak-anaknya upbringing, suasana dari kecil tidak ada kasih sayang, nanti anak itu sudah tak tahu apa itu kasih sayang. Dia ingat normal, keras satu macam dia. Kerana kita dari awal lupa nak beri kasih sayang pada dia. Sebab itu Nabi kata, irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Belajarlah untuk kasih sayang sesama makhluk. Apa yang ada bumi ini termasuk pokok, binatang, semua itu adalah makhluk Allah. Baru yang di langit akan turun kasih sayang. Kalau kita keras nanti Allah juga boleh bersikap keras kepada kita. Sebab itu kita kena hati-hati. Sehingga Nabi Muhammad SAW ingatkan umatnya. Pernah satu ketika, saya contoh saja. Satu ketika sahabat pernah datang jumpa Nabi dalam Sahih Bukhari. Kata, ya Rasulullah, doalah supaya
Allah hancurkan musyrikin. Ya. Nabi kata, la, tak boleh. Saya tak diutuskan untuk mencelakakan orang, untuk membinasakan orang. Inni lam ursal la'anan, walakin bu'istu rahmatan. Tapi saya diutuskan membawa rahmat, kasih sayang. Bila sifat kasih sayang itu hilang, itu tanda rumah tangga akan hancur. Perhubungan suami isteri hancur. Perhubungan mak bapak terhadap anak hancur. Sebab itu kita perlu. Sebab itu kalau kita baca tengok orang Islam nak makan, bismillah. Apa-apa bismillah. Itu semua ada Rahman, ada Rahim. Bukan? Supaya kita ingat. Kita perlu ya ada sikap kasihan sesama insan, apalagi dengan makhluk. Kalau makhluk pun kita tak kasihan, puncanya kerana sesama manusia kita tak kasihan. Ya, betul. Keras, zalim, sikit-sikit nak tikam. Kering. Cari saja kesalahan, kebaikan. Kalau Saiful sudah 10 tahun tapi you buat satu kali salah, Saiful tetap boleh percaya. Tak guna punya dia kata. Ini manusia. Bukan? They overlook. We are not angel. Nobody is perfect. Mistake is common. Siapa tak buat salah? Sampai zaman Umar, bila dia jadi khalifah, bila dia minta nasihat dari kawan-kawan sahabat dia, nak lantiklah pegawai-pegawai tertentu mewakili dia. Mereka ajaklah setengah kata recommend. Ini bagus ni. Ini orang memang perfect. Tapi seakan-akan dia tak buat salah. Umar tak suka. Umar suka orang ayah buat salah. Pasal orang dah buat salah, dia sudah tahu. Dan dia sudah taubat. Dia ada pengalaman. Itu lagi baik dari orang yang tak salah, dia tak tahu apa itu salah. Betul. Wisdom is very different. So even the Prophet said, kullu bani Adam qatta'un wa khairu qatta'in tawabun. Semua anak cucu Adam mesti ada salah dan silap. Tapi Allah sayang. Hadis itu kata, Allah sayang hambanya yang sudah berdosa tapi taubat. Allahu Akbar. Jadi kita tidak menyesal, kita kenalah ingat balik. Kita kalau zalim terhadap makhluk yang lain, satu ketiga keburukan itu boleh patah balik. Dia akan ada impact dia. Sebab itu dalam even agama kita kata takdir. Agama lain macam Buddhis pun dia kata karma. Kalau you buat baik, kebaikan akan datang pada kamu. Bukan? Impact. Kalau you buat jahat, sooner or later something bad happen to you. So it's good to be kind. Ya. Kalau saya pun suka kucing, alhamdulillah. Ya. Syukur. Saya pula kawasan sini banyak kucing. Saya tak belah kucing. Tapi kucing selalu datang sini. Jadi alhamdulillah. Tapi kita cuba jaga supaya kucing ini dia taklah tidak banyak mengganggu. Betul. Supaya kita kena disiplin dia juga. Kalau nak jaga kita tak boleh disiplin, susah. Setengah orang dia jaga kucing, dia kurung sampai mati. Itu tak boleh. Tapi tengok saya nak akhiri tentang contoh binatang ini. Zaman Nabi, kalau kita cek hadis-hadis Nabi, satu perempuan pelacur, hidupnya melacurkan diri. Memang tak cantik lah, tak baik. Tapi kerana dia kesian kepada anjing kehausan, nak mati, anjing sudah kehausan, kalau tak ada air dia boleh mati. Dia ambil kasutnya, terus ambil air dalam satu perigi, dia ambil bagi anjing itu minum. Anjing hidup. Dia segar balik,
Dia pun macam bersyukur goyang ekornya. Dia pun belah. Dia pun belah. Takdir Allah perempuan itu mati. Hadis itu cerita Allah maafkan segala kesalahannya dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga kerana dia ada perasaan kasih sayang terhadap anjing. Kita anjing korang kan, kucing biasa. Dan pernah ada satu kisah dalam hadis, orang kurungkan kucing sampai mati. Kerana itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Oh, tak boleh main-main ini, tak boleh buat zalim terhadap makhluk Allah. Kalau you tak mau belajar, lepas dia. Biar dia cari rezeki sendiri. You jangan kurungnya, seksa sampai dia mati. Itu satu kezaliman. Sebab itu kita orang Islam kena belajar. Supaya kita ini selalu ada perasaan kasih sayang. Siapa yang suka kasih sayang pada yang lain, Allah sayang dia. Ya, betul. Dan cantik lagi satu. Kalau kita sayang satu orang betul kerana Allah, jangan malu cakap. Anak bukan. Contohlah kita bahasa orang putih, dia kata, I love you for the sake of Allah. It's okay. Dan bila kita sebut begitu, ada orang sebut pada kita, kita kena jawab. Habakallah allazi hababtani li ajli. May Allah love you like how you love me. Because the minute orang tu cakap, I love you for the sake of Allah, Allah sayang kita lebih. Kasih sayang Allah terus bertambah. Sebab tu we pray for them again. May Allah love you like how you love me. Dua pihak dapat kasih sayang Allah. Allah Akbar. Indah. Islam memang beautiful. Yes, memang Islam tu indah dan Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Itu selalu saya tekankan kat situ. Lagi satu, it's not about how you were born, it's how you were raised. Kalau kita lihat anggur tu sendiri, Allah jadikan anggur tu senikmat-nikmat buah-buahan yang boleh kita nikmati. Tetapi kalau kita berniat baik, makanya kita boleh jadikan kismis baik untuk minda kita. Tetapi kalau digunakan untuk niat tak baik, maka diperah menjadi arak. So the choice is yours. The choice is yours. Segalanya di tangan anda. Making mistake is better than faking perfection. So you don't have to fake. Ikhlas. Dia kena ikhlas. Dia tak pandai daripada memandai. Mandai-mandai, jangan. Biar mengaku bodoh daripada belagak pandai. Okey, biar gila, jangan bodoh. Okey, itulah beza dia antara student dengan stupid. Jadi bodoh yang lama kita buang. Yang seredak-seredak, yang belen-belen tu kita jimat-jimat sikit untuk besok lusa nak pakai ya. Jangan terlalu sangat. Kita kena kawal diri kita. Kita ada panduan, kita ada guru-guru, kita ada ibu bapa kalau masih ada ibu bapa, kita masih ada orang yang lebih tua. Sebab kadang-kadang pada saya juga, kadang-kadang orang yang lebih tua ni menegur bukan kerana dia selalu betul, tetapi kerana dia selalu terkhilaf dan dia belajar lebih awal pada kita supaya kita tak repeat the same mistake. Kita do the efficient way. Don't do it the hard way, do it the smart way. Dan saya selalu juga macam siang tadi kan saya bercakap dengan Tuan Syes ni, it's not about how we start, it's about how we finish. Itu penting sangat. So dekat sini jugalah dalam secara sedar tidak sedar, sebenarnya macam saya sendirilah, saya setelah saya baru lagi dalam bidang seni, baru 26 tahun dibandingkan dengan orang yang lebih lama. Apa yang saya dapat rasakan daripada kerjaya seni saya sendiri, saya dapat membuat mereka terbuka, minda mereka terbuka, kasih sayang. Dalam pada mereka berselisih faham atau macam mana sekalipun, diorang akan berkongsi masa untuk menonton apa saja karya saya dan mereka duduk gelak sama-sama. So for me, my mission or my intention is to unite, to unite them, to have kemanisan hidup tu. Memang dunia ini tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal, tapi kita kena fikir apa yang bila kita meninggal, apa yang kita akan bawa dan apa yang kita akan tinggalkan. Seperti macam saya ambil contoh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.
dia tidak meninggalkan harta dunia. Dia tak ada apa. Tetapi sebaik-baik harta pada saya yang beliau tinggalkan adalah mereka-mereka yang sentiasa bercerita baik tentangnya. Saya tak pernah dengar lagi orang yang bercerita yang benda yang tak baik tentang beliau. Jadi itu sebaik-baik harta, and that is how I want to end legasi saya. Maksudnya apa yang saya tinggalkan, saya nak legasi-legasi saya berkongsi. Maybe I can change the world. Maybe not the whole world, but their world. Everything is for ilahi, kerana Allah Ta'ala. Itu penting sangat. Sebab tu saya bukan ustaz. Saya ni maknanya ustaz. So saya terus ustaz. Macam tuan dah start awal, jadi saya ni berkongsi. Kalau saya bagi Tuan Syekh RM1, Tuan Syekh bagi saya RM1, at the end of the day, you dapat RM1, I pun dapat RM1. Tapi kalau Tuan Syekh kongsi satu ilmu, saya kongsi satu ilmu, kita dapat 2 ilmu hari ini. Bukan saja untuk kita berdua, tapi untuk ramai yang ada kat sini, yang mengimarahkan majlis kita, yang santai tapi sampai ni. Alhamdulillah lah, banyak pelajaran yang saya melalui daripada pengalaman saya, pahit dan manis, dan bagi saya itulah rencahnya hidup ni, dalam kita nak melengkapi dan muhasabah diri. It's always about improving yourself. Not to be better than others, no, to be better than yesterday. Sebab saya risau bila kita kadang-kadang ada sifat nak lebih baik pada orang tu, secara tidak langsung kita tak sedar, kita dah menilai dan menghukum seseorang yang kononnya kita lebih baik pada orang tu. Dia jatuh sombong. Betul kan, Tuan Syekh? Jadi sampai saya celas sedikit, sampai sebab apa syaitan dilaknat oleh Allah. Dia Allah jadikan lebih awal daripada manusia. Kemudian Allah lantik dia untuk menjaga galaksi-galaksi yang lain. Dia tak pernah berdosa pada Allah sebelum Allah jadikan Adam. Bila Allah jadikan Adam, Allah perintah semua malaikat termasuk dia sujud. Apa dia kata? Ana khairu minhum. Overconfident. Ini penyakit. Dia kata, I am better than him. Mula-mula orang yang cakap dia lebih baik dari orang lain adalah syaitan. Ya, betul. Itu dosa pertama. That was the first sin. Angkuh. Because dia mulai rasa sombong. Aba wastakbara. Itu yang Allah sebut dalam Quran. He refused because he is very arrogant. Yes. Kononnya I'm better. No. Let Allah decide who is better. Yes. To be a better person is good, but it's not your duty to judge other. And betul, compare yourself to other. Let Allah decide that one. Betul. Ini yang kita perlu hati-hati. Kalau tidak datang riak, ujub, sombong. Betul. Itu yang kadang-kadang orang pakai kopiah macam saya pun sudah rasa satu macam. Anda juga. Saya kadang-kadang saya pergi ceramah dulu waktu belum lockdown lagi. Tempat orang panggil, saya naik motorbike. Saya pakai helmet, full face naik helmet. Jadi orang tak tahu kata saya dah sampai. Jadi kadang-kadang lepas tu saya masuk pelan-pelan ke toilet, saya tukar. Baru saya tukar. Kadang ada saya pergi pula dengan kawan saya tak pakai jubah pun, saya pakai baju biasa. Murid saya pula, dengan serbannya, jubahnya. Orang kadang-kadang tak kenal rupa nama saya, dia ingat. Jadi bila sampai, orang pergi kepada kawan saya. Murid saya. Ustaz, apa khabar? Selamat datang. Saya pun jalan ke tempat lain. Kerana manusia nilai orang dari pakaian. Kadang-kadang pakaian juga bahaya. Kalau kita orang biasa, kita pakai macam orang warak. Orang ingat kita ini warak sangat. Wahal kita pun baru nak belajar. Ini yang kata, jangan nilai orang dari rupanya. Kita nilai akhlaknya. Kita boleh nilai. Sebab itu, Nabi kata, innallaha la yanzuru ila siwarikum wa ila amwalikum. Allah tak lihat pada pakaian kamu, kekayaan kamu. Yang dia lihat
amalan kamu dan hati kamu. Ya, betul. Simple. Saya ingat, saya nak tambah juga sedikit, Brother Boleh. Saiful, bahawa Silakan. Nabi pernah sekali cerita pada sahabat. Dia kata, dengar baik-baik. Dia kata, innal bazaza minal iman. Beautiful saying. Sesungguhnya, simplicity is part of iman. Be simple. Yes, yes. Ya, jangan terlalulah susah tekan diri. Be simple. Sederhana lah. Sederhana. Ya, moderate and simple. Orang nak cakap dengan kita pun senang. Kita nak makan minum mana pun senang. Macam kita lah, kita simple kan, life simple. Bukan? Yes. Warung boleh. Nak 5 star boleh. No star pun. Adaptable. Yeah, I mean, make life easy like what you said earlier. It's not simple. Nabi kata, yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Gembirakan, jangan takutkan orang. Ya. Lari, sikit-sikit, haram. Neraka, sesat. Kita macam Tuhan lah. Hukum semua apa. They play God. Silap dia berbeza dengan kita ini, semua tak betul. Dia saja betul. Ya, betul. Kemudian cakap kita pula tak berlapik. Astaghfirullah. Very bad. This thing should not happen to us. Yeah. Bukan ustaz kata pun satu hal juga. Manusia tak pun satu. Ya Allah uji juga, semua orang Allah uji. Ya. Dia alim sangat, maulah dia anggap semua orang syaitan. Dialah malaikat. Berlaku je kadang-kadang. So this is important. If you think you are better, it is your duty to help those who are not better than you. Yeah. But not to humiliate and to belittle them. Yes. Itu penting sangat tu. Itu. Tak boleh. Very important. How you execute. Yes. Kalau you rasa bahawa you cerdik sangat, dia bodoh, you ajarlah dia. Bukan perbodohkan dia. Yes. Jangan perbodohkan dia lagi. That's right. Kita minta maaf. Respect. Respect has to be earned, not given. Deserve, not inherit. Yeah. You cannot buy respect. No. And pada saya, the richest person in the world is the one who have everything that money cannot buy, which is love and respect. Itu saya rasa bermula daripada itu, dia akan mengimarahkan lagi semua benda-benda yang baik, mudah diamalkan, mudah disebarkan, mudah dikongsikan. Macam sesimpel lah macam Tuan Syed cakap tadi, we have to be average, we have to be simple, supaya tidak mengundang, tidak keterlaluan dan tidak terlalu downgrade, tidak terlampau upgrade. So pada saya, iman itu sendiri memang tidak berpakaian. Tapi kita takut orang salah faham. Besok kan ada orang lari dekat depan shopping mall tak pakai baju, Tuan Syed. Dia cakap, Abang Apik cakap iman itu tidak berpakaian. Sebab tu, bodoh jimat-jimat sikit. Besok lusa nak pakai. Jangan pakai habis. Jangan tunjuk sangat. Saya sama juga. Macam kita bila lihat seseorang yang melakukan sesuatu yang mungkar ataupun sesuatu yang berdosa. Malam ini, keesokan harinya, tidaklah boleh kita melihat beliau tu sendiri sebagai seorang pendosa, kerana kita tidak mungkin akan tahu bahawa sesungguhnya orang itu mungkin malam tadi sudah bertaubat. Bersangka baik. Husnuzon. Husnuzon. Ya, sebab tu saya cakap sebenarnya pada kita, bila kita tengok sesuatu yang tak baik, jangan kita terus, kalkulator tu Allah biar dia yang pegang. Kita don't calculate. No, it was never our part. That was never our responsibility. Our responsibility is to complete each other, melengkapi. Mana yang lemah, kita kuat sini lebih sikit, kita tampung, kita patch. That's complement. How life. Yes, betul. We complement each other. Yeah, we complement each other. That's how we complete. Tanpa mengira bangsa, agama, warga, warna, usia maupun rupa.
Itu sebab saya cakap, sebab kita tak tahu ending kita. Ada orang yang dilahirkan sebagai seorang yang Muslim tetapi pengakhirannya pun belum tentu Muslim. Ada orang yang dilahirkan sebagai non-Muslim tapi pengakhirannya lagi indah. Assalamualaikum para semua jemaah. Mungkin ada sedikit gangguan yang kita tak faham kenapa dia terputus begitu. Siapa yang masih dapat mengikut program kita, kalau kita tidak dapat sambung terus dengan Saiful, sekurang-kurang saya nak akhirkan sedikit lagi apa yang telah kita mulakan perbincangan tadi dengan Brother Saiful, ya, bahawa kita sebagai insan biasa, kita perlu menerima hakikat, ya, bahawa kehidupan kita ini hanya sementara. Kita nak pengakhiran yang baik. Untuk mendapat pengakhiran yang baik, yang selalu kita doa, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah, ya Allah berilah pengakhiran saya pengakhiran yang baik, a good ending. We should try to start from now. Kita tak boleh hanya kata I want to have a good ending tetapi tidak berusaha ke arah itu, ya. So we hope we are not here to judge anybody. We are trying our best to be a better person and to try to bring benefit to others. The best person is a person who bring benefit to others. Ya, orang baik yang beriman, orang yang selalu mendatangkan manfaat, bukan orang yang membebankan orang lain. Wala takunu kala 'alan nas. Jangan menjadi problem kepada orang. Kalau sudah ada, kita cuba minimizekan problem itu. Because kehidupan yang sementara ini sangat terhad. Tidak lama kita akan mati. Contohnya Ramadan semakin dekat pengakhirannya. Kita tidak mau, kita akan tinggalkan Ramadan tanpa apa-apa perubahan. Sebab itu kita di Al-Khadim mempunyai macam-macam aktiviti, dan kalau kita boleh, kita jangan lupa tentang apa yang Al-Khadim buat di dalam program mereka. Dan kita telah adakan macam-macam program, enrichment program for the youth, and then for the revert, orang yang belum Muslim juga kita selalu mengajak, dan mereka selalu datang ke kuliah-kuliah kita. Dan siapa yang ingin ambil bahagian dan tengok bagaimana boleh bersama kami Al-Khadim untuk menjayakan usaha kita mendekati masyarakat, tak kira apa bangsa, apa keturunannya, ini ada asal manusia semua adalah Bani Adam, dan kita perlu berdakwah, mengajak, memberi peringatan. Dan kita harap semua yang menyertai program ini dapat beri perhatian kepada kami Al-Khadim, dan kalau boleh, you all boleh cuba go online to the website ataupun kepada bit.ly and then /infaq2020. I will show you, I show you this. Kalau kita boleh, kalau siapa yang nampak, mungkin dia terbalik sikit, bit.yl, dia kemudian dia slash, dan kita nampak, dia slash infaq2020, infaq 2020. You can go into the website and see what we are doing, so that kalau boleh kita nak semua ambil bahagian supaya we are part of the team to spread the beauty of Islam to masyarakat majmuk di negara ini. Because our activities will reach out not only Malaysia but also to the world, to Europe, Middle East, to China, dan juga negara-negara yang Muslim minority. Itu di antara tugas saya, keluar untuk adakan dialog, perbincangan dengan macam-macam kumpulan. Alhamdulillah, kita biasanya kalau di Filipina kita adakan conference, pernah sekali 20 orang terus masuk Islam. Alhamdulillah, kerana bila dia tahu keindahan Islam, dia say, wow, we are ready to be a Muslim. Mudah-mudahan Allah akan memberkati segala
pertemuan kita sehingga kita jumpa pada waktu yang lain, kerana saya belum dapat lihat Brother Saiful kembali bersama kita. Apakah sebab benda itu jadi begitu? Qadrallah wa ma syaa fa'al. Kita ucapkan syabas kepada semua penonton. Semoga Allah terima ibadat kita dan maafkan segala kesalahan kelemahan kita, dan semoga kita dapat bersama dalam perjuangan untuk mengajak orang yang belum dekat pada Allah, dekat kepada Allah. Tak kenal Allah, kenal Allah. Belum Islam, memeluk agama Islam. Dan usaha ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan bila kita bersatu. Ya, it's a collective effort. This is what Al-Qadim is doing. So please don't forget sign yang saya telah beri itu. Ya, sekali lagi saya sebut kepada bit.ly kemudian /infaq 2020, ya, bit.ly /infaq INFAQ 2020. Get to know what we are doing so that you can be part of the team, sehingga kita bertemu pada waktu yang lain. Selamat kita bersahur, dan jangan lupa banyak doa waktu sahur, kerana doa waktu sahur very powerful. And also jangan lupa doa sebelum kita buka puasa, waktu iftar, also very powerful, ya. Keep on doa supaya Allah selamatkan kita, keluarga kita, pemimpin kita, negara kita, dan juga umat manusia di mana saja mereka berada. Semoga Allah terima segala ibadat kita, doa kita. Wabillahi taufiqi wa akhir da'wana walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lain kali, Brother Saiful mungkin boleh ziarah di Al-Qadim nanti. You are welcome to our center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe to AKY Media channel and click the bell icon. Like our videos.